Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pantau agenda reformasi bersama saya Irfan Faruqi di waktu ini, dan kita mulakan dahulu daripada perkembangan Dewan Rakyat yang mula bersidang hari ini, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim mempersoal tindakan segelintir pemimpin politik menggerakkan kempen mendakwa kerajaan mengurangkan pemberian subsidi kepada semua lapisan masyarakat. Perdana Menteri menegaskan pengurangan pemberian subsidi itu tidak menjejaskan semua lapisan masyarakat, sebaliknya hanya membabitkan inisiatif kadar elektrik dan haji bagi golongan T20. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut mempersoal kewajaran kempen terbabit selain menegaskan pendekatan itu terpaksa dibuat bagi mengurangkan bebanan ditanggung rakyat dalam golongan B40 dan M40. Bila Yang Berhormat sebut tentang pengurangan subsidi, saya kurang faham di mana yang kurang. Yang kurangnya itu untuk orang kaya. Kita kurangkan subsidi elektrik tidak untuk rakyat, untuk orang yang maha kaya, rumah-rumah besar yang kaya saja, yang atas T20. Jadi mengapa kita nak jadikan isu ini isu politik? Tidak dikurangkan bagi majoriti rakyat. 90% rakyat itu tidak terkesan kerana tidak dinaikkan kadar elektrik. Malah kadar elektrik untuk SME, untuk industri makanan tidak dinaikkan. Jadi kita nak jadi jago siapa ini? Ya. Kemudian untuk subsidi haji, kita tak naikkan bagi rakyat. Yang dinaikkan itu untuk T20. Kamu dah kaya benar, takkan tabung haji nak subsidize untuk pergi ke Mekah? Dan ini memang ada juga rungutan, tapi saya tegas dalam hal itu. Kita mesti kurangkan subsidi, tidak bagi rakyat. Setakat ini saja yang kita kurangkan, tak ada pengurangan subsidi lain. Yang disahibahkan sebagai kempen politik, kurang subsidi mana? Tak boleh pun, kurang subsidi untuk orang kaya pun tak boleh. Nak ambil 50-60 juta daripada Tan Sri Mokhtar pun tak boleh. Ini apa punya dasar begini? Saya terpaksa ambil daripada orang kaya supaya tidak bebankan orang miskin. Itu pun kadar yang agak minimal lah. Kalau kos, kalau haji itu kos. Tabung haji tidak dibenarkan mengambil untung. Cuma ambil kira kos haji. Seterusnya, Blok Membangkang mempersoalkan tindakan kerajaan yang membawa usul agar laporan Ketua Audit Negara LKAN 2021 dibahaskan di Dewan Rakyat. Ketua WIP Perikatan Nasional PN Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, tindakan itu bercanggah dengan perkara 107 Fasal 1 Perlembagaan Persekutuan. Ini kerana laporan itu perlu dikemukakan kepada Yang di-Pertuan Agong terlebih dahulu sebelum dibentang dan dibahaskan di Dewan Rakyat. Selain itu, Ahli Parlimen Kota Baru itu tidak menolak kemungkinan bahawa tindakan berkenaan dibuat bagi menghalang usul persendirian yang dibawa oleh pembangkang dibahaskan di Dewan Rakyat. Itulah yang kita tidak dapat nampak rasionalnya. Kenapa kerajaan sebelum ini tidak pernah membentangkan untuk dibahaskan, hanya letak atas meja saja. Berkemungkinan, kami membayangkan berkemungkinan kerana tak ada rang undang-undang. Tak ada rang undang-undang yang dibentangkan. Ya. Jadi bila dah tak ada, takkan nak tangguhkan Dewan pukul 1. Ya. Tidak membenarkan pihak pembangkang membawa pun dia yang cakap tu. Itu apa yang dikatakan oleh Awani, kita mengesahkan perkara itu. Mungkin begitu. Ya, kita ada satu rang undang-undang persendirian. Menurut Taqiyuddin, amalan dalam Parlimen Malaysia, laporan Ketua Audit Negara tidak pernah dibahaskan di Dewan Rakyat. Sebaliknya, jika terdapat teguran-teguran oleh Ketua Audit, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC bertanggungjawab memanggil saksi-saksi termasuk menteri untuk memberikan keterangan. Tidak dibentangkan. Persidangan UN Habitat sesi kedua UNHA 2 dibuka dengan seruan untuk membangun bandar lestari dan multilateralisme yang berkesan bagi mencipta bandar yang lebih baik, lestari dan tahan krisis. Pengarah Eksekutif UN Habitat Datuk Seri Maimunah Sharif dalam ucapan pembukaan menggesa supaya naratif dan pendekatan terhadap bandar diubah. Maimunah mengingatkan bahawa bandar bukan sahaja punca masalah, tetapi jika dirancang, dibina dan diurus dengan baik, bandar adalah bentuk penempatan manusia yang paling lestari. Katanya,
Kenya menjadi tuan rumah untuk persidangan ini yang berlangsung dari 5 hingga 9 Jun 2023 di Nairobi. Lebih daripada 80 menteri dan timbalan menteri menghadiri sesi kedua UNHA selain turut disertai lebih 5,000 delegasi dari seluruh dunia. Wakil negara anggota turut akan mencapai resolusi di hujung perhimpunan ini berkenaan isu yang berkaitan perumahan, garis panduan untuk bandar pintar, transformasi penempatan dan setinggan serta beberapa lagi. Dan untuk melihat soal perbandaran dari sudut ataupun perspektif planetary health, ketika ini dalam talian kita bersama-sama dengan Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health. Terima kasih Doktor menyertai kami di waktu ini dan kita nak mulakan dahulu dengan istilah planetary health tersebut. Kalau boleh, Tan Sri jelaskan lebih lanjut dengan bahasa yang lebih mudah apa yang dimaksudkan dengan kesihatan planet tersebut, Tan Sri. Terima kasih. Bila kita lihat apakah menyebabkan seorang itu sihat, faktor-faktornya termasuk faktor alam sekitar, faktor sosial, faktor ekonomi, bukan sahaja faktor perubatan. Jadi planetary health adalah satu pendekatan yang lebih mendalam dan lebih merangkumi semua aspek yang membuat kita sihat. Dan dalam planetary health ini, kita tahu bahawa seorang manusia ataupun apa juga haiwan dan di dunia ini tidak akan sihat jika alam sekitar atau planet, maknanya dunia kita, alam sekitar sihat juga. Dan maknanya kesihatan kita sangat berkaitan dengan kesihatan planet kita. Ya, dan Tan Sri, saya cuba melihat di laman sesawang Universiti Sunway yang mana antara lain ada beberapa artikel yang dikongsikan yang sudah pun diterbitkan di berbagai portal berita. Antara lain Tan Sri menyatakan bahawa public health is planetary health. Sedangkan kalau dilihat daripada klasifikasi buku teks ni itu, public health tidak semestinya sama dengan planetary health. Kalau boleh dikupas lebih lanjut berkenaan hal itu, mengapa ia disamakan dan mengapa juga dalam masa yang sama definisinya sedikit berbeza? Ya, public health sangat bertumpu kepada kesihatan manusia dan masyarakat. Dia tidak mengambil kira aspek-aspek planet, alam sekitar dan juga ekonomi dan sosial. Jadi planetary health ini sangat bertumpu kepada aktiviti manusia sendiri yang menyebabkan akibat yang tidak baik kepada planet kita ataupun alam sekitar kita yang akan menyebabkan kesihatan kita merosot. Kalau boleh Tan Sri berikan suatu gambaran ataupun contoh yang dimaksudkan dengan tindakan manusia dalam konteks pembandaran yang boleh menyebabkan kesan kesihatan yang merosot ataupun mengganggu kesihatan penduduk di suatu bandar. Apa contohnya ya Tan Sri? Adakah denggi salah satunya? Ya, banyak sebenarnya. Mungkin yang paling ketara ialah penyakit-penyakit berjangkit seperti denggi, malaria, COVID sendiri ya. Kita mengalami pandemik baru ini akibat virus SARS-CoV-2. Ini bukan tiba-tiba muncul, ini adalah kerana kita telah merosakkan alam sekitar dan menyebabkan haiwan yang membawa virus SARS-CoV ini bergerak lagi rapat kepada masyarakat dan kawasan-kawasan bandar dan menyebabkan yang satu yang kita sebutkan zoonotic leaks. 75% daripada pandemik yang berlaku adalah akibat zoonotic leaks. Satu lagi yang sangat ketara adalah efek pollution ataupun pencemaran alam sekitar kepada kesihatan manusia, terutamanya dari segi kesihatan paru-paru ataupun penyakit respiratory dan juga darah tinggi dan sebagainya. Itu dari sudut kesihatan ataupun penyakit berjangkit. Dalam masa yang sama, kalau saya lihat di portal Universiti Sunway, antara lain juga artikel yang dimuat naik ialah berkenaan dengan pertembungan di antara manusia dan juga haiwan dan fauna. Dan antara petikannya, in the battle to ensure humankind survival on this planet, the loss of one species like the Malayan tiger might not seem like a lot. Yet every single animal and plant we lose forever is another step toward the extinction of human race. Bagaimana ia boleh jadi sedemikian dengan kepupusan satu spesies boleh menyebabkan kelangsungan kehidupan manusia secara keseluruhan boleh terjejas, Doktor?
Bila kita hilang spesies, ini bermakna kita telah merosakkan alam sekitar yang menyebabkan haiwan-haiwan yang jadi pupus ya. Jadi biodiversity loss sangat berkaitan dengan masalah climate change misalnya, dan juga kesihatan manusia secara terusnya. Haiwan juga sangat penting untuk pollination, menyebabkan tumbuhan-tumbuhan kita subur dan juga boleh hidup, terutamanya buah-buahan, bijirin dan sebagainya. Jadi pemupusan haiwan dan biodiversity boleh menyebabkan satu tekanan yang sangat berat kepada food security manusia. Ya, dan oleh demikian dengan memahami beberapa istilah-istilah besar ini dan juga konsep seperti mana Tan Sri jelaskan, kalau boleh kita aplikasikan penjelasan tersebut dalam bandar yang sedang kita diami ni Tan Sri. Boleh Tan Sri berikan status ataupun ranking ataupun markah kepada bandar-bandar dalam negara kita? Di mana kedudukannya Tan Sri? Adakah sesuai dengan matlamat pembangunan bandar yang mampan ini ataupun masih jauh lagi kedudukan kita untuk mencapai matlamat tersebut? Malangnya kita di dalam suatu keadaan yang mungkin tidak baik. Kuala Lumpur adalah tempat yang paling bahaya dari segi kesihatan planet dan alam sekitar, dan kalau kita ikut ranking, hanya 4 rank di bawah Beijing yang kita tahu adalah mungkin kota raya yang paling polluted dalam dunia ni, tercemar. Juga di Klang, Petaling Jaya dan Putrajaya juga mengalami masalah, dan di Malaysia Barat, Peninsula Malaysia, cuma Kuantan yang mungkin lebih baik daripada negeri lain, Kuantan, Ipoh dan sebagainya. Kuala Lumpur antara bandar yang paling tidak sihat. Apa maksud Tan Sri? Sebab ramai mencari rezeki di sini, dan kalau nak berjalan di hujung minggu pun di sinilah tempatnya. Di Kuala Lumpur lah bandar-bandar tumpuan dan pelbagai aktiviti dibuat di sini. Tetapi tidak sihat. Ada ironi di situ Tan Sri. Ya, ini kalau kita tengok pada air quality ranking ataupun tahap pencemaran udara. Jadi Malaysia 4 tangga di bawah Beijing. Ini adalah disebabkan yang seperti saudara kata tadi ya, ramai daripada populasi Malaysia tinggal di bandar-bandar besar, terutamanya Kuala Lumpur. Mereka bergerak menggunakan kereta atau motosikal yang mengeluarkan mengeluarkan pencemaran ya, CO2, metan dan sebagainya. Dan kita menggunakan banyak bahan api bakar ya, fossil fuels yang mencemarkan udara. Jadi ini adalah compounding, masalahnya compounding. So, daripada cara kita bergerak, cara kita mencemarkan udara, mungkin sistem transport yang kurang baik ataupun kurang dapat memenuhi keperluan rakyat di Kuala Lumpur, dan juga banyak bangunan-bangunan tidak cukup tumbuhan atau pokok yang boleh cuba absorb CO2 di udara. Oleh demikian Tan Sri, saya nyatakan bahawa Kuantan antara contoh bandar terbaik dalam negara. Apa bezanya Kuantan dengan bandar-bandar yang lain? Apa istimewanya Kuantan? Apa yang boleh kita belajar daripada Kuantan, Tan Sri? Mungkin di Kuantan populasinya lebih rendah. Pembangunannya tidak sepesat di Kuala Lumpur. Bukan bermakna Kuantan tak tercemar juga, tapi mungkin tekanan pada bandar Kuantan tu kurang kalau kita bandingkan dengan Klang Valley ya, Kuala Lumpur. Ya, kita akan kupas lebih lanjut berkenaan dengan perihal tersebut. Bukan sahaja melihat kepada apakah tindakan-tindakan yang boleh dilakukan dan bagaimana pula kita bandingkan di antara pembangunan bandar dalam negara dan juga bandar-bandar di luar negara. Apakah benchmark yang boleh kita ikuti untuk pastikan bahawa pembangunan bandar ini sesuai dalam perspektif planetary health supaya ia sihat dan boleh memberikan jaminan kehidupan lebih baik kepada populasi yang menduduki bandar-bandar tersebut. Tapi kupasannya selepas ini, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.
Baik, bertemu kembali. Kita masih lagi menyentuh berkenaan dengan perbandaran yang mampan dan juga sesuai dengan konteks ataupun perspektif planetary health, tapi antara lain langkah adaptasi iklim dan mitigasi iklim mesti bermula sekarang. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Pengarah Eksekutif UN Habitat Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif. Hal ini sangat penting katanya memandangkan pembangunan bandar hijau telah melangkah ke belakang akibat krisis COVID-19 dan bencana alam yang lain. Kita telah pun membuat kajian di dalam World Cities Report dan juga SDG 11 berkaitan dengan aspek perbandaran. Daripada kajian tersebut kita mendapati bahawa kita telah, oleh kerana krisis-krisis tadi, kita telah ke belakang, bukan ke hadapan, ke belakang daripada mencapai matlamat pembangunan mampan ataupun 169 target SDG tadi. Kita telah ke belakang. Oleh itu kita kena, saya selalu kata, turbo charge, nak accelerate. Apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil? Menyentuh mengenai langkah adaptasi iklim, Maimunah berkata UN Habitat telah mengeluarkan garis panduan, polisi dan instrumen untuk membantu negara anggota serta pihak berkuasa tempatan untuk memenuhi kriteria pembangunan hijau. Manakala bagi mitigasi iklim, dia berkata pihaknya memberikan pelbagai bentuk bantuan dan bimbingan kepada negara anggota untuk mencapai SDG 11 berkenaan. Di Malaysia sendiri, UN Habitat telah bekerjasama dengan kerajaan Kementerian Alam Sekitar Malaysia dan juga dengan Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan juga Jabatan Pengairan dan Saliran. Kita telah pun memberikan dana Adaptation Fund sebanyak 10 juta dolar dalam untuk menurunkan suhu di Pulau Pinang dalam melihat dari segi konsep Sponge City. Beliau berkata demikian dalam program Agenda Awani pada Isnin. Baik, waktu ini kita meneruskan lagi perbincangan bersama dengan Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Pengarah Eksekutif Sunway Centre for Planetary Health. Tan Sri, sebentar tadi kita berhenti selepas kita memahami bagaimanakah status pembangunan bandar dalam negara kita. Tapi dalam masa yang sama kita nak buat perbandingan dengan contoh-contoh terbaik, amalan terbaik di seluruh dunia. Kalau boleh Tan Sri kongsikan, apakah contoh bandar yang boleh kita jadikan rujukan untuk kita bangunkan bandar yang sesuai dan sihat untuk populasi yang duduk di kawasan bandar tersebut, Tan Sri? Ya, mula saya nak terangkan, jelaskan, mungkin saya tak clear tadi. Di Peninsula Malaysia, West Malaysia, Kuantan adalah bukan the best city dari segi contoh. Ipoh mungkin lebih baik sebagai satu contoh, tapi Kuantan adalah satu daripada kota yang tercemar udara kalau di luar daripada Klang Valley. Just to make that clear. Jadi satu daripada cara yang kita boleh menghadapi masalah ini ialah untuk melihat pembangunan sesuatu bandar secara menyeluruh. Maknanya kita kena lihat dari segi ekonominya. Dan menggunakan circular economy atau lebih baru lagi cara regenerative economics. Satu contoh ialah donut economics yang dipraktis di Ipoh sekarang. Ini adalah bandar yang pertama di Asia yang menggunakan konsep donut economy, di mana ekonomi boleh membangun tanpa merosakkan sempadan-sempadan environment atau ekologi dan menyebabkan kita boleh protect kesihatan manusia juga. Di sekitar Asia Tenggara ini mungkin dua tempat yang lebih ketara komitmennya ialah di Vietnam, bandar-bandar di Vietnam, di mana Vietnam sendiri telah mengambil circular economics sebagai satu cara untuk membangun negara Vietnam dan untuk mendapat kelestarian dari segi alam sekitar dan juga ekonomi yang boleh membangun. Jadi dia merangkumi polisi dan juga insentif dan juga pembangunan water to energy sector, maknanya bergerak kepada solar energy dan sebagainya, maknanya renewable energy. Di Vietnam misalnya pada tahun 2050 kita tidak akan dapat plastik yang tidak biodegradable di Vietnam, dan juga dari 2030 mereka akan berhentikan
segala pengeluaran ataupun pengimportan barang-barang yang menggunakan plastik yang ada mikroplastik ya, sebab ini adalah satu masalah yang sangat besar. Juga di Singapura ada satu Singapore Green Plan yang agak jelas, very clear, ada target-target mereka 4 kali ganda solar energy pada 2025, mengurangkan waste management ya kepada landfill dari 30% by 2030, 2030 dan 20% sekolah-sekolah misalnya di Singapura targetnya untuk menjadi carbon neutral, sifar carbon carbon neutral by 2030. Jadi transportation, saya nak emphasize kepada pengangkutan, sistem pengangkutan, iaitu mengurangkan penggunaan individual cars, menggunakan lebih EV atau electric vehicles, renewable energy vehicles dan juga satu sistem transport yang boleh mengurangkan penggunaan individual transportation. Di Eropah, Brussels adalah satu contoh yang sangat interesting ya dari segi ekonominya. Kota Brussels mengeluarkan insentif yang sangat baik untuk businesses, sebenarnya pihak swasta, membangunkan bisnes ataupun perniagaan dengan cara mengurangkan carbon footprint dan juga pencemaran. Jadi banyak dana-dana diberi kepada industri-industri di sana untuk mengadakan regenerative project dan dia juga di Brussels menggunakan konsep donut economy. Jadi kita lihatlah Ipoh akan bergerak cara itu, jadi banyak peluang untuk kita belajar daripada bukan saja di daerah Southeast Asia atau Asia Tenggara tapi juga di Eropah dan tempat-tempat lain juga. Menarik kerana Tan Sri sudah memberi satu rangka yang luas dan lengkap berkenaan dengan bagaimanakah seharusnya kita bangunkan bandar, soal pengurusan sisa pekerja, soal renewable energy, soal pendanaan, soal sifar carbon neutral, dan itu merupakan kerangka-kerangka ataupun idea-idea besar yang harus diimplementasi dalam konteks negara kita sekiranya kita membangunkan bandar yang hijau. Tapi di manakah kita berdiri dan ke manakah arah tujuan pembangunan bandar dalam negara kita, Tan Sri? Memandangkan tahun lepas kita dimaklumkan setakat April 2022 diumumkan oleh Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Ismail Sabri, bahawa pelan tindakan kesihatan planet negara PTKPN akan digubal. Tetapi di manakah kedudukannya ketika ini, Tan Sri? Ya, saya rasa ini adalah satu berita baik untuk Malaysia. Sekarang diterajui oleh Majlis Sains Negara dan Akademi Sains, kita sedang membina rangka Planetary Health Action Plan dan menjadikan negara yang pertama yang akan mendirikan satu plan tindakan planetary health ataupun kesihatan planet. Dijangka mengambil masa dalam setahun dan saya rasa ini adalah satu tindakan yang sangat baik yang kita sangat menghargai. Dan pentingnya bila kita ada plan tu, implementasinya sangat penting dan juga menghayati mengapa ia sangat penting. Di sinilah pembezaan planetary health, di mana planetary health banyak empasisnya kepada kita sebagai individu juga. Maknanya kita manusia telah mencemarkan udara, telah merosakkan alam sekitar. Cara kita membeli barang yang berbungkus dengan plastik, kita guna banyak single use plastik. Jadi planetary health ini sangat bertumpu juga kepada individual behavior. Maknanya kita sendiri, apakah tindakan kita sebagai individu supaya kita ubah suai kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang lebih lestari, lebih menghayati kepentingannya planet ini untuk kesihatan kita dan generasi masa depan. Kerana sekarang ni kalau kita lihat daripada alam sekitar kita dan planet kita ada boundary, maknanya semua benda ada had, ada tahap yang kita tidak boleh merentasi. Dan dari segi semua tahap ni kita boleh kira 9 yang kita sebut planetary boundaries. Sudah dapat sekarang kita punya scientific punya investigation dan research telah mendapati bahawa kita telah pun merentasi 6, mungkin 7 daripada sempadan-sempadan planet kita yang boleh merosakkan lagi kesihatan kita. Kita punya environment, air,
dan sebagainya. Jadi kita dalam satu keadaan kecemasan sekarang, tapi kita masih seperti katak di boiling slowly in hot water. Kita tak sangka bahawa ini adalah keadaan yang sangat serius. Tak pernah lagi dalam kehidupan saya sebagai seorang doktor saya dengar ada heat stroke kat Malaysia sampai ada kematian. Jadi kita harus menghayati ini. Tanya diri sendiri juga, apakah perubahan yang kita sendiri secara individu perlu buat di dalam kehidupan kita sekarang untuk adaptasi kepada satu dunia yang telah pun sangat tercemar dan menghadapi banyak masalah dari segi kesihatan planet. Ya, terima kasih Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Pengarah Eksekutif Sunway Center for Planetary Health. Tan Sri sudah menjelaskan berkenaan dengan istilah planetary health, kemudian berikan kerangka besar berkenaan apakah seharus dilakukan untuk membangunkan bandar yang hijau dan mampan, dan seterusnya memberikan penegasan berkenaan dengan kita hanya tinggal lagi 2 halangan. Sekiranya kita melempuh lagi 2 halangan ini, krisis dunia akan menjadi lebih parah dan mungkin kita tidak boleh lagi hidup di atas muka bumi ini. Jadi itu harus diberikan penekanan dan juga peringatan kepada semua. Itu sahaja untuk pengakhiran dan juga konklusi kepada pantau agenda reformasi hari ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.